Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini rancangannya nak masakkan keluarga kari, udang masak kari. Kari masak udang lah, boleh lah juga kan? Jadi first kali nak pergi cari atau dapatkan udang terlebih dahulu. Itu first mission. Kalau once udang ada, semua boleh jadi. Kalau udang tak ada, terpaksa cari jalan lain lah, cari paksa masak lain lah. Macam itulah. Jadi nak cari udang ni, kita nak kena tengok tak semua udang yang dijual adalah fresh. Macam mana kita nak tengok udang tu fresh ke tidak? First kali panduannya, kita nak kena tarik macam gini, angkat. Kalau kita angkat macam gini, dia punya ini tak putus, berarti udang tu baik. Kalau putus macam tadi, macam ni semua, udang ni berarti tak baik. Jadi nak kena cari udang yang baik lah. So, kalau masakkan keluarga, udang yang tak baik pun tak baik lah juga kan. Jadi test kedua nak tahu udang tu baik ke tidak, tekan kepala dia. Once kalau kepala dia keras, berarti baik. Once kalau kepala dia dah hancur, dah lembek, itu tak baik. Jadi insyaAllah nampak udang dekat sini tak begitu baik sangat. Boleh lah, tapi tak begitu baik. Harga dia pun kita tengok $10 saja. Jadi kita cari yang baik sikit dekat sini lah. Ini kita boleh katakan udang yang agak baik. Okey, kita tengok dia ini pun keras. Kita pegang ini, tengok ni, dia tak terlepas. Okey, jadi ini kita pilih. Okay, kepala dia agak keras, jangan macam ni kita pilih. Kepala dia dah lembek, dah hancur dah, ni jangan ambil. Tapi udang tu tak fresh. Ni pun sama juga. Okey, pilih kepala yang keras. Macam ni semua okey. Jadi udang ni kita nak kena pilih, bukan ambil aja. Kadang-kadang kalau kita beli tempat lain, pasar-pasar, dia tak kasi pilih, dia suruh ambil aja. Okey, so insyaAllah kita nak pilih udang kita dulu, nanti baru kita tengok bahan yang lain. Okey, ini udang yang kita dah pilih tadi. Walaupun actually tak begitu baik, tapi boleh lah, tak teruk sangat lah, sampai udang busuk ke apa, tak lah. Okey, so secondly yang kita nak cari adalah rempah dia. Rempah masak udang selalunya kita gunakan rempah ikan macam ni. Dan kita boleh gunakan rempah ni, ikan pun boleh, udang pun boleh. Kita ambil ni. Seterusnya, masak kari ni sebenarnya dia senang. Dia bahan dia yang mesti ada bawang merah, bawang putih, halia. Itu bahan mesti ada lah kat dalam masakan kari. Kemudian yang dinamakan kari, kalau tak ada daun kari, bukan kari namanya. Jadi kita mesti nak dapatkan daun kari. Daun kari dia pula berlambak-lambak, tapi tak apa, ni daun kari ya. Jadi
Orang yang dah tahu, tahulah kan. Orang yang tak tahu kadang-kadang daun kari pun dia tak tahu. Selalunya kat sini ada tulis lah. Kalau kat supermarket ada tulis. Itu yang saya suka bagi supermarket tu. Jadi kita tak tersalah sayur. Semua ikan ke, daging ke, apa, sayur ke, semua ada namanya. Kan? Ada nama. Jadi kita tahulah. Kita tak tersalah. Kalau mak suruh ke, isteri suruh cari barang ke, kalau kita pergi supermarket, senang. Kalau kita pergi pasar, pasar tak ada nama-nama macam ni. Right, rasanya semua dah ada. Kita tinggal nak pergi cashier. Pergi cashier. So nanti sampai rumah baru kita masak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharekan satu lagi masakan simple lagi sedap. Tapi sebelum kita mulakan dengan memperkenalkan masakan yang nak di-share pada hari ini, saya nak odak nasi saya dulu. Keluarga saya memang menggunakan beras basmati. Sebabnya antara lain, maklumlah orang macam saya ni dah pun ada katanya penyakit 3 serangkai, tak boleh makan makanan yang berkanji sangat, jadi kita pilih beras basmati. Dan satu lagi beras basmati ni yang saya suka pasal dia berderai. Saya dan keluarga saya tak begitu suka atau tak begitu gemar nasi yang melekat lekit ataupun nasi yang banyak kanji. So ini dia beras basmati yang insya-Allah nanti kita akan perkenalkan dengan lauk yang bakal kita masak pada hari ini. Jadi hari ini pula saya muncul dengan image nampaklah dia punya ala-ala ustaz dia, katanya yang share masak ni adalah seorang ustaz. Dia selalu tak nampak macam ustaz, nari suruh muncul nampak macam ustaz sikit. Dia tu muncul dengan image yang macam ni. Jadi masakan yang akan kita share simple tapi sedap, itu sentiasa akan menjadi saya punya tagline lah, ataupun slogan. Sebab kan dah dikatakan masakan ini ditujukan untuk para suami, kaum lelaki yang sebelum ini hanya tahu makan, tak tahu masak. Jadi of course lah, kita tujukan kepada yang berminat. Kalau yang hanya minat makan aja, bopian lah, kita tak boleh nak bantu apa. Jadi untuk yang berminat, suami, kaum lelaki, abang-abang, yang mungkin bujang yang duduk dalam rumah sendirian atau dengan kawan-kawan, begitu juga mungkin kaum wanita yang belum pernah tahu masak. Jadi masakan yang nak di-share adalah udang masak kari. Sedap kan? Bunyinya dah sedap. Masak kari ni sebenarnya dia simple. Masak kari dia simple. Dan bahan-bahan dia hampir sama. Sama ada kari ikan ke, kari ayam ke, kari daging ke, kari udang ke, kari sotong ke, kari ketam ke, dan apa-apa kari yang sewaktu dengannya, bahan asalnya sama, asasnya sama. Jadi hari ini yang nak saya sharekan adalah udang masak kari. Jadi untuk masak udang masak kari ini udangnya yang sudah dibersihkan. Tadi beli dekat supermarket, udang anggaran 1 kilo, harganya $13. 1 kilo tu. Kalau kita makan dekat warung, udang 2-3 keping kadang-kadang sampai $3, $4, $5. Udang aja belum yang lain. Dan ini 1 kilo ni boleh makan lebih kurang 5 orang makan sampai puas. Dan kemudian bahan-bahan asas utamanya, bawang besar masih ada. Masak kari, bawang besar ni penting. Dia ikut tengoklah, ikut ini
berapa banyak yang kita nak masak. Kalau setakat untuk 1 kilo udang, ya, atau 1 kilo ayam, 1 biji cukup. Tapi pilih yang besar sebab udang bawang lagi banyak lagi baik. Dan kedua, bawang putih ini lebih kurang 5-6 ulas yang sudah di blend, ya. Dan kemudian ini pun juga bahan penting, iaitu halia. Semua kari mesti ada halia. Once tak ada halia, dia punya rasa dah lain. Dan of course namanya juga kari, kan? Daun kari. Daun kari. Jadi sebelum saya buat persiapan yang lain-lain, nak saya tunjukkan cara-cara kita nak petik daun kari. Kalau sebiji macam ni, memanglah sampai berjam-jam lah masak. Ini kita gunakan bakul macam ini, ya? Gunakan bakul macam ni. Kita masukkan ujung dia, ya? Masukkan ujung ni dekat lubang-lubang ini, lubang-lubang bakul ni. Kita tarik. Tengok ni, nampak ni? Kita tarik. Dah berderai pun. Okay? Itulah cara atau tips untuk kita petik daun kari. Dia tak payahlah satu-satu bila nak geng. Macam ni. Ya, tarik. Kalau saya buat memang laju-laju lah. Tapi pasal nak tunjuk pasal, inilah saya. Tapi nak masukkan pun jangan masuk daripada buntutnya. Dia jadi susah. Boleh juga, boleh. Bukan tak boleh. Jadi lebih susah sikit lah. Kalau masuk daripada dia punya pucuk dia tu, itu lebih senang. Tarik. Tarik macam ni. Dah. So macam tu lah cara-cara kita nak memetik daun kari yang nak kita gunakan dalam masakan kita. Okey, tu saya tunjukkan. Dan kemudian bahan yang selanjutnya adalah rempah kari. Rempah kari ni dia sebenarnya ada macam-macam. Tak semua rempah tu sama. Kari ikan lain rempahnya. Kari ayam atau kari daging lain rempahnya. Cuma dia bahan-bahan dalam rempah tu agak berbeza. Cuma kalau untuk masakan seafood, ikan, udang, sotong, ketam, kita gunakan rempah yang sama, iaitu rempah ikan. Nanti rasanya akan ditentukan oleh bahan utama kita, ikan ke, udang ke, yang akan memain peranan untuk membezakan rasa bau tu tadi. Dan insya-Allah saya akan buat persediaan. Nanti kita akan sambung lagi. Baik, insya-Allah satu lagi tips yang ingin saya kongsikan kepada kita punya chef-chef yang baru nak tumbuh ni, cara memotong bawang. Memanglah kita boleh potong apa cara sekalipun, tapi yang nak ditunjukkan cara chef memotong bawang. Dia chef potong bawang dengan makcik dapur potong bawang dia berbeza. Chef potong bawang selalunya ada teknik dia, dan untuk mengelakkan agar jangan sampai tangan kita tercedera gara-gara menghiris barang-barang masakan. Jadi untuk potong bawang ni dia ada cara dia. Dan mula-mula kita belah dua dulu. Belah dua macam ni, dan jangan potong bulat. Daripada situ agak risky lah. Dan buat tak boleh. Kalau dah mahir boleh lah. So apa kita buat? Macam ni kita taruh tangan kita macam ni. Dengan ini kita jadikan kita punya ujung ini jadikan sebagai dia punya guard. So kita tak akan terpotong tangan kita. Dan ni dan ni ini tengok ni, dan ini kita kenakan ke ini, ke pisau kita, jadi dia tak akan
tak akan sampai terkena jari kita. Okey, macam ni tengok ni. Baik sekali. Ini kenakan sini. Macam itulah cara kita potong bawang. Okey. Ni. Dah bagus dah. Dah. Cakap pasal potong bawang ni, kenapa selalu setiap kali orang potong bawang mesti menangis? Setiap kali potong bawang mesti menangis. Apa masalah dia sebenarnya? Orang kata air bawang tu bila mana terkena mata tu yang menjadi penyebab orang potong bawang menangis. Sebenarnya tidak. Yang menjadi penyebab kita meleleh air mata bila mana potong bawang adalah kerana bawang ni dia ada gas. Gas tu bila mana kita terhidu, itu yang menyebabkan air mata kita nak keluar. Jadi ada macam cara lah untuk mengelak. Jangan sampai kita potong bawang baru menangis. Ada yang kerana dah terlalu biasa, hidung dia dah lali, maka dia potong bawang 1,000 biji pun tak nangis-nangis. Ada yang belum potong sebiji habis dah melalak dah, berjurai-jurai air mata. Jadi satu cara kita elakkan daripada terhidu, kita boleh pakai mask, ataupun ada juga yang ajar petua ujung apa, itu leceh sikit lah, ujung roti tu, ujung pisau tu taruh roti, jadi gas daripada bawang itu boleh terserap dekat roti. Tapi yang nak dijelaskan atau nak sampaikan pada kita, penyebab air mata meleleh bila mana potong bawang kerana kita terhidu gas daripada bawang. Kalau kita tak terhidu, insya-Allah macam saya tengok, kan, tak ada air mata kan. So kita elakkan daripada menghidu, itu mungkin dah biasa. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah kita bermula untuk memasak udang masak kari. Pertama sekali, hidupkan api, panaskan kuali, taruh minyak. Untuk masak kari anggaran udang 1 kilo ni, minyak lebih kurang 3 suku cawan lah, 3/4 cup lah. Dia terlebih sikit pun tak ada tak ada masalah. Terlebih sikit pun tak ada masalah. Kalau minyak lebih, rempah karinya mudah masak. Tak, kadang-kadang kita makan kari, kita terasa dia berempah tu macam terasa mentah. So masak kari seperti mana yang dikatakan tadi, basic dia sama, asasnya sama, bawang biasa, bawang putih dan juga halia. Cuma karinya macam seperti mana yang dikatakan berbeza. Kari ikan lain, kari daging lah lain. Tapi dari segi kalau untuk masakan seafood, kari digunakan kari ikan juga, dan udang ke ketam ke digunakan kari, rempah kari ikan. Bila mana minyak kita sudah agak panas, yang pertama sekali kita masukkan daun kari kita tadi yang dah kita petik. Daun kari kita ni mungkin kerana pasal ada air dia agak terpercik sikit, itu biasalah tu kan, itu biasa. Kenapa kita letakkan daun kari dulu katanya? Sebab ini agar daun kari kita akan meresap ke minyak. Jadi bila mana kita masakan kita betul-betul ada rasa rempah kari. Sesudah itu kita masukkan bawang kita juga. Bawang besar dulu. Ini kita tumis bawang ni sampai dia agak layu bawangnya. Dia lebih kurang 1 minit atau 1 minit lebih.
masak-masak ni kadang-kadang kita bersin, tapi adab lah kan, jangan sampai bersin kat tempat makan. Bila mana kita bersin, kita pergi jauh sikit lah. Kalau kita gunakan tangan kita lepas bersin, make sure lepas tu kita cuci tangan. Jangan jadi tukang masak pengotor. So lebih agak-agak bila mana kita punya bawang ni dah nak agak-agak layu, kita akan masukkan selepas ini kita punya rempah kari. Sebelum kita masukkan rempah kari, kita standby air dulu. Sebab rempah kari ni dia cepat hangus. Kalau kita lihat sebahagian orang-orang India, masakan kari ni masakan India lah. Sebahagian orang-orang India ada yang tak tumis pun. Dia tak tumis pun rempah kari ni. Dia dah masukkan tu semua, kemudian baru dia masukkan rempah kari pun boleh juga. Tapi kalau kita nak tumis pun boleh, tapi kita nak kena standby air, jangan sampai kita punya rempah tu hangus. Okey. Jadi ni rempah ni dia taruh dekat sini 250 gram. 250 gram. Rempah kari ini baik kari ikan, baik kari daging, dia ada yang pedas, dia ada yang tidak pedas. So, terserah kita lah, kita nak pilih yang mana. Yang suka pedas dan kita pilih yang paket merah, spicy. Jadi kita punya kari pun jadi kari pedas lah. Cuma seperti yang saya pernah katakan, ada di kalangan keluarga saya akan sebab kesihatan, dia tak boleh sangat makan pedas. Jadi bila mana saya masak, saya meraihkan semualah. Kalau masakan tu pedas, ada boleh makan, ada tak boleh makan. Kalau masakan tak pedas, semua orang boleh makan. Jadi ini semua kita nak kena ambil kira. Jadi kita kecilkan sikit api kita, masukkan, dan kalau saya main agak-agak, tapi paling tidak pun masuk separuh lah. Separuh daripada 250 gram, 125 gram. Dan kita masuk. Untuk masakan kari udang, dia tak perlu kari yang pekat sangat. Dia tak perlu kari yang pekat sangat. Ni dah nampak macam gini kan? Dah nampak macam gini. Kita dapat ni. Okay, terus masuk air. Air sikit dulu. Tekan api. Okay. Right. Tengok dia punya bau pun dah mula mengancam. Baru kita masukkan kita punya bawang putih, halia. Dia masakan kari ikan, kari seafood ni, dia tak macam kari daging, kari ayam. Kalau untuk kari daging, kari ayam, dia ada bahan yang dinamakan 5 sekawan. Itu kayu manis, cengkeh, buah pelaga. Itu akan dimasukkan terlebih dahulu bila mana minyak panas. Tapi untuk ini kari seafood, seperti ikan, contohnya udang, dia tak perlukan kayu manis, buah pelaga atau yang dinamakan sebagai 5 sekawan. Bila dah macam ni dah okey, dan kita boleh tambah air ikut kita punya kemahuan lah. Nak cair ke, selalunya orang masak kari udang ni ada yang suka pekat, ada yang suka cair. Jadi tadi kita dah masuk satu cup macam ni. Saya rasa kita masukkan lagi sikit. Saya suka kalau untuk makan makan kari udang ni biar dia cair sikit, jangan pekat sangat. Jadi kita sedut tu, dia berdesut dah. Okay. Sambil-sambil tu, jangan lupa bahan-bahan perasa kita seperti garam. Garam ni selalunya kita start small. Jadi kalau termasin, nak adjust susah. Kurang masin, boleh tambah. Jadi start small pula macam gini. Ini satu sudu makan. Kita taruh dulu.
Kalau bagi yang apa, yang baru masak tak dapat agak, jadi kita start small dulu, lepas tu sikit-sikit kita adjust. Okay, tapi kalau bagi saya dah dapat agak, cuma nak tunjuk aja. Saya nak tunjuk. Kemudian sikitlah serbuk perasa, sikit aja, jangan banyak. Bukan salah pun letak apa serbuk perasa ni. Dia menyedapkan saja. Dia tak ada apa-apa. Dah, kari kita semua ada almost ready dah. Tinggal masuk udang. Bila mana dia dah mendidih, kita masukkan udang. So begitulah cara-cara kita masak kari. Senang kan? Apa susahnya? Kari memang sedap. Boleh makan dengan nasi, boleh makan dengan roti. Roti macam-macam roti, boleh roti ban, roti Perancis, roti prata, roti apa, chapati, whatever lah. Semua boleh. Kan? So kita punya ini pun sudah mendidih, dan kita dah boleh masukkan udang kita. Udang yang dah tadi yang sudah dibersihkan, dibersihkan. Ini insya-Allah. Ini tadi semasa dekat supermarket saya ada tunjukkan tentang cara-cara kita nak pilih udang. Okay. Salah satu tips pilih udang yang baik, nak tahu udang tu fresh atau tidak, ada macam-macam cara. Salah satu cara kita tarik dia punya, orang namakan apa, misai dia, dan tengok terlepas ke tidak. Kalau terlepas berarti udang tu tidak fresh. Kalau masih kuat, itu menunjukkan udang tu fresh. Itu satu cara. Satu cara lagi adalah dengan kita tekan sikit kepala, jangan tekanlah sampai rosak. Tekan sikit, kalau macam dah lembek ataupun dah sampai terlepas, itu dah tak fresh lah. Kalau kepala dia masih keras, itu masih itu menunjukkan bahawa udang tu masih fresh. Okay, ini kita tunggu cuma tadi waktu saya beli memang tak 100% tak 100% baiklah, adalah about 80% gitulah, sebab tak ada lain. Jadi kita terpaksa, sebab tu kita tengok ada yang kepala dia dah tanggal. Kita nak dapatkan semua fresh, memang kita akan duduk situ sampai besok pagi lah, satu kita check kan. Tapi orang mana nak kasih kita buat macam tu. Lagi-lagi kalau kat pasar kadang-kadang kita Cina ni mereka tak suka kita picit-picit ikan ke apa ke. Mereka nak mereka yang ambilkan untuk kita. Sekarang ada dia punya ini jugalah, ada dia punya sebab dia lah kenapa dia tak pernah akan macam tu. Kadang-kadang orang ni picit sampai benda tu rosak, orang nak menjaga, agak-agak lah sikit. Nak buat apa pun agak-agak, jangan sampai menzalimi orang lain. So ini kita tengok, Masya Allah, kari udang kita sudah pun siap. Kalau kita tak puasa, kita boleh rasa. Masakan selalu sebaiknya rasa. Macam lah ni tukang-tukang masak ni, apa yang dekat warung-warung ni, kadang-kadang masak ada kala masin, ada kala pedas, ada kala ini, ada kala itu. Macam mereka ala-ala konon tu bagus sangat, dia tak payah rasa kan. Rasa tu tak merosakkan kan. Bismillah. Okey. Jadi tadi taruh satu sendok, saya taruh lagi setengah garam. Betul masakan orang India ni, mereka garam banyak, dan garam mereka banyak. Antara rasa dia masakan dia tu tadi boleh tahan lama. So tentang masak kari ikan ke udang ni, ada yang suka tambah santan, ada yang suka tambah susu, dan terserah masing-masing untuk lemakkan dia lagi. Dan kalau saya suka macam ni saja. Saya suka seperti ini saja. Kalau saya masak kari ikan,
Kalau saya masak kari ikan, memang saya akan tambah susu cair untuk lemakkan dia. Tapi kalau untuk udang, saya tak tambah susu ke santan ke, jadi macam ni saja sebab dah rasa bagus. Jadi yang saya katakan tadi, kebersihan sangat penting. Bila nanti keluarga kita ada mungkin yang masuk dapur ke, tengok kita masak, Masya Allah, kadang-kadang di mana saya selalu katakan, kebersihan tu boleh menarik selera. Tapi kalau kotor, masakan kita kotor dan kadang-kadang walaupun sedap macam mana sekalipun, orang jadi bergelimang lah nak makan. Itu saja insyaAllah perkongsian kali ini, mudah-mudahan ia bermanfaat dan pada siapa sahaja yang menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.